Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kali ini saya nak kongsikan trip bajet tapi mewah kami ke Turki, yang mana perjalanan kali ini kami memilih untuk bersama Trip Fast Travel. Okey, yang pastinya memang memuaskan hati. Okey, first kali apa yang penting adalah dapatkan pocket wifi di terminal KLIA. Ada dijual di sana, yang mana boleh digunakan untuk satu family dan lebih jimat. Pocket wifi ni boleh didapati di aras 3 di bahagian terminal pelepasan. Untuk perjalanan ke Turki kali ini, kami memilih Turkish Airlines, yang mana kami tidak perlu transit terus daripada KLIA direct ke Turki. Okey, dan ini adalah pemandangan di dalam Turkish Airlines. Agak sempit sebenarnya, lebih kurang macam Air Asia juga, tetapi dari segi fasiliti memang memuaskan lah. Perjalanan daripada Kuala Lumpur ke lapangan terbang Istanbul, Turki lebih kurang dalam 10 jam sahaja. Alhamdulillah, kami dah sampai di airport Istanbul. Kami tiba di Turki seawal pukul 5.30 pagi, dan di sini dah disediakan bas untuk perjalanan kami, yang mana bas ini telah dilengkapi dengan kemudahan wifi dan juga disediakan juga tourist guide untuk membantu kami sepanjang perjalanan kami di Turki ini. Tengah belajar Destinasi pertama kami adalah ke Bursa, Turki, yang mana untuk perjalanan daripada Istanbul ke Bursa perlulah menggunakan feri, dan perjalanan di dalam feri ini mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam untuk tiba ke Bursa. Feri dah jalan. Selepas 2 jam perjalanan menggunakan feri, kami meneruskan perjalanan ke Bursa, dan sebelum tiba ke Bursa, kami menikmati dulu makan tengah hari di sebuah restoran, iaitu restoran Air Visit. Makanan uji masyarakat Turki ini lebih kurang sama saja dengan Malaysia, iaitu nasi, tetapi mungkin cara memasaknya sedikit berbeza, dan nasinya kadang-kadang ditambahkan dengan pasta, dihidangkan bersama dengan sup, roti dan juga biasanya ayam bakar. Destinasi pertama kami setibanya di Bursa adalah melawat Great Mosque. Suhu ketika ni tidaklah terlalu sejuk dan tidak juga terlalu panas, lebih kurang dalam 13 ke 17 darjah Celsius sahaja. Untuk kami, Great Mosque atau Grand Mosque ini merupakan masjid yang terbesar di Bursa, Turki, dan yang mana ia adalah ibu kota Empayar Utsmaniyah yang pertama. Tentang the Great Mosque, was built by Yildirim by Yazid after the name of his victory. Lama dah. 1399. Ini adalah pemandangan di sekitar Great Mosque ataupun Grand Mosque. Destinasi kami seterusnya adalah ke Kozahan atau Karavanserai, yang mana ia merupakan bazar tekstil terbesar di Bursa, dan ia merupakan pusat pemerdagangan tekstil sejak zaman Utsmaniyah lagi. Dah lama sebenarnya. Okay, 1, 2, 3. Assalamualaikum Malaysia. This is Bursa, this is Koza. My shop is Karaca İpek. Every time we are waiting for Chanti quality. Okay? İnşallah. Assalamualaikum Malaysia. It's Karaca İpek. Assalamualaikum. Free apple. Free apple.
Seterusnya kami dibawa melawat ke Green Mosque yang terletak berhampiran dengan bazar ataupun kozahan tadi. Green Mosque ini merupakan salah satu masjid bersejarah yang terletak di Bursa, dan di Green Mosque ini terdapat banyak makam-makam sultan di zaman Uthmaniyah. Dikatakan nama masjid Green Mosque ini adalah daripada jubin yang berwarna biru dan juga hijau yang terdapat di dalam masjid ini. Banyak makam-makam dibina di sekitar Green Mosque ini. Destinasi kami seterusnya adalah ke Munira Turkish Delight, yang mana di sini adalah tempat yang menjadi tumpuan ramai untuk pengunjung-pengunjung atau pelancong-pelancong mendapatkan Turkish Delight yang terbaik, yang sedap, okey, di Bursa. Kami berhenti sekejap dekat R&R. Tak tahu R&R kat mana ni. Ni dia R&R Turki. Suhu pagi ketika ini lebih kurang dalam -1 ke -3 darjah Celsius, agak sejuk sebenarnya. Dan apa yang menarik tentang tandas di R&R ini, kebanyakannya menggunakan sensor. Destinasi pertama kami sebelum tiba di Kusadasi adalah Ephesus. Tetapi sebelum tiba di Ephesus, kami berhenti menjamu selera dahulu di sebuah restoran yang saya sendiri pun dah tak ingat apa namanya. Tetapi restoran ini menghidangkan buffet yang sangat meriah sebenarnya dan agak besar. Untuk makluman semua, apa yang best tentang package bajet kali ini adalah semua makanan dah dimasukkan dalam harga package bajet itu. So untuk ke Turki ni kami dah tak perlu pening-pening mencari pengangkutan, mencari penginapan ataupun mencari makanan, sebab semuanya dah disediakan. Sebelum tiba ke Ephesus, kami singgah di Masjid Isabe ataupun Isabe Mosque, iaitu satu masjid yang tertua dan yang paling indah di Seljuk, yang terletak di Seljuk, Turki. Isabe Mosque ini merupakan salah satu karya seni yang tertua, didirikan menggunakan batuan-batuan marmar dan mempunyai 2 menara yang mana salah satu daripadanya telah musnah akibat gempa bumi. Kalau nak tahu, inilah turis guide kami, namanya Tayfun. Dan kami memang beruntung dapat turis guide yang memang mesra dan sangat-sangat membantu sepanjang perjalanan kami di Turki ini. Korang nampak tak telur burung unta yang digantung di bahagian palang-palang masjid ni? Sebenarnya telur burung unta tu membantu untuk menghalang labah-labah daripada membuat sarang. Menarik kan? Isabe Mosque ini pada ketika dahulu dijadikan sebagai karavanserai, iaitu tempat untuk pedagang-pedagang bermalam.
Di pekarangan masjid ini terdapat pancutan air yang menjadi tempat wuduk bagi pengunjung-pengunjung masjid. Satu lagi yang menarik perhatian saya adalah kewujudan batu-batu nisan dengan ukiran-ukiran halus yang tersusun rapi di dinding-dinding masjid. Destinasi seterusnya adalah Ephesus. Harga tiket untuk masuk ke Ephesus ini adalah 700 Turkish lira, lebih kurang dalam 111 ringgit Malaysia. Okay, tetapi jangan risau sebab semua harga tiket ni dah dimasukkan ke dalam package. Kehadiran kami ke Ephesus ini disambut oleh kucing-kucing montel yang comel-comel ni, yang memang banyak di Ephesus ni. Mana sebenarnya kucing-kucing ni adalah stray cat. Ephesus ini merupakan sebuah bandar Yunani purba. Bandar ini adalah di bawah kawalan Rom pada 129 sebelum Masihi. We didn't do them. They were done by Romans. Marble was always slippery, even 2,000 years ago. To prevent them to sleep on the marble, they did this kind of little dots and scratches on the ground. Bandar Ephesus ini terkenal dengan kuil Artemis yang dibina pada 550 sebelum Masihi, yang mana kuil Artemis ini merupakan salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Salah satu tarikan di Ephesus ini adalah Perpustakaan Celsus. Perpustakaan Celsus ini merupakan satu keajaiban seni bina dan merupakan salah satu perpustakaan yang terbesar di zaman Yunani Rom. Bahagian dalam perpustakaan Celsus ini musnah akibat gempa bumi atau akibat serangan Gotik pada abad ke-10 dan ke-11. Dalam semua tinggalan arkeologi ini, teater Ephesus ini adalah struktur binaan yang paling indah yang ada di kota Ephesus ini. Teater ini adalah teater yang terbesar di Anatolia dan mempunyai kapasiti 25,000 tempat duduk. Selepas penat berjalan selama hampir 2 jam di Ephesus, sempat jugalah basah-basah dan tekak dengan aiskrim Turki. Now fun. Anybody want to like Lima? Terima kasih. Di Kusadasi ini kami disediakan penginapan 5 star iaitu di Ladies Beach Resort yang memang cantik. Ladies Beach Residence ini terletak betul-betul di sebelah pantai Ladies Beach yang memang cantik dan terkenal di Kusadasi. Aduh, tak sabar dah nak tengok penginapan tahap 5 star di Ladies Beach Residence ni. Jom kita tengok. Inilah kelengkapan di dalam rumah yang disediakan di Ladies Beach Residence ini. Memang besar dan fasiliti lengkap dengan dapur, ketuha dan sebagainya lah. Malangnya kami hanya duduk semalam saja. Dah sampai sini, mana boleh tak turun ke pantai kan? Kusadasi ni memang terkenal dengan pantainya dan
pemandangannya yang sangat cantik. Keesokan harinya, sebelum bertolak ke destinasi seterusnya, kami dibawa ke suatu tempat di Kusadasi untuk melihat panorama di sekitar Kusadasi ini yang sangat cantik. Destinasi pertama kami pada hari yang ketiga atau keempat, saya pun tak berapa pasti, adalah di sebuah kilang ataupun di sebuah butik yang menjual barangan yang diperbuat daripada kulit. Dan kalau nak tahu, pakaian-pakaian yang dibuat daripada kulit di sini kebanyakannya dibuat dengan melalui handmade. Bayaran untuk masuk ke Hierapolis Pamukkale ini adalah dalam 200 Turkish lira, iaitu lebih kurang dalam RM32 Malaysia. Selain daripada Ephesus, Hierapolis ini juga merupakan salah satu tapak warisan dunia yang diiktiraf oleh UNESCO. Hierapolis ini merupakan salah satu kota suci purba yang mana terkenal dengan mata air panas. Dipercayai bahawa mata air panas ini dapat menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Diketahui bahawa mata air panas ini digunakan sebagai spa sejak abad kedua. Pamukkale bermaksud istana kapas yang terkenal dengan mineral karbonat yang mana terhasil daripada mata air panas. Bandar kuno Hierapolis ini terbina di atas travertin, iaitu lapisan-lapisan batu kapur yang terhasil daripada mata air panas ini. Kalau nak tahu, walaupun suhu di sekitar kawasan Pamukkale ini sejuk, tetapi air daripada mata air panas tu masih suam. Seterusnya kami dibawa melawat ke Varol, iaitu satu shopping kompleks macam itulah, iaitu di mana kat sini barangan-barangan atau fabrik yang dijual di sini lebih murah lah berbanding dengan butik sebelum ini.
Seterusnya daripada Pamukkale kami bergerak terus ke Kapadokia yang mana perjalanannya mengambil masa lebih kurang dalam 8 jam perjalanan menggunakan bas. Hari yang ditunggu-tunggu telah pun tiba, iaitu hari yang kelima di Kapadokia yang mana pada pagi ini seawal pukul 6 pagi kami berkumpul untuk ke atas bukit yang mana di situ menjadi destinasi untuk belon panas. Kalau nak tahu, harga tiket untuk naik belon panas ni tidak termasuk dalam package bajet ini, yang mana jika kita nak naik belon panas tu perlu membayar tambahan sebanyak lebih kurang dalam RM1,000 Malaysia. Tetapi kami tak memilih package untuk naik belon panas, yang mana kami hanya memilih untuk naik jeep ke kawasan belon panas. Harga untuk jeep ni lebih kurang dalam RM280 Malaysia, iaitu $70. Nak tahu lagi, kalau untuk bayaran di Kapadokia ni kita perlu bayar menggunakan USD, bukan Turkish Lira. Okay, kami di Kapadokia. Suhu negatif 3. Explore je. Banyak orang naik. Sudah menjadi kebiasaan apabila sampai di puncak, pemandu-pemandu jeep ini akan meraihkan dengan menghidangkan minuman sparkling. Selesai aktiviti di belon panas, kami balik ke hotel, iaitu Hotel Dinle yang merupakan hotel 4 star jugalah di Kapadokia, dan bersiap-siap untuk ke destinasi seterusnya. Itu eksklusif tapi sebab destinasi kami seterusnya adalah di Pigeon Valley, Kapadokia, yang mana di Pigeon Valley ni memang sangat cantik panoramanya.
Seterusnya kami dibawa melawat ke kilang membuat kapet, yang mana di kilang ni kebanyakannya kapet adalah dibuat handmade, handmade seperti mana yang dilihat di dalam video ni. Dan kalau nak tahu lagi, untuk kapet handmade ni kebanyakannya adalah menggunakan bahan-bahan organik, yang mana pewarnanya dihasil daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi jangan terkejut kalau harganya mengatasi harga kapet yang biasa, di mana satu kapet saja nak menyiapkan satu kapet yang kecil saja pun mengambil masa terlalu lama, kerana semua kapet dibuat menggunakan tangan. Satu lagi peninggalan sejarah di Turki yang diiktiraf sebagai warisan dunia oleh UNESCO adalah bandar bawah tanah Derinkuyu atau Derinkuyu Underground City. Bandar bawah tanah ini ditemui pada tahun 1963 dan dikatakan bandar ini pada mulanya adalah untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang, tetapi apabila berlakunya pencerobohan asing pada, tak silap saya, pada abad ke-7, maka ia dijadikan sebagai tempat perlindungan untuk melindungi penduduk di sini. Bandar bawah tanah ini dikatakan boleh memuatkan hampir 20,000 orang penduduk. Setiap peringkat bandar bawah tanah yang dibina ini mempunyai kegunaan tertentu. Ada yang dijadikan sebagai sekolah, tempat ternakan, tempat mesyuarah dan sebagainya. Yang paling mengagumkan adalah sistem pengudaraan yang dibina mampu membekalkan udara yang bersih di dalam bandar bawah tanah ini. Destinasi kami seterusnya adalah tempat pembuatan tembikar dan pinggan porselin. Antara keunikan tembikar dan juga pinggan porselin yang dibuat di sini adalah ada antaranya boleh menyala di waktu gelap. Seterusnya kami dibawa ke Jerome National Park, yang mana struktur permukaan di sini adalah sangat unik, yang mana ia terbentuk daripada belahan lembah-lembah sungai daripada Gunung Erciyes dan Gunung Hasan. Satu lagi destinasi yang ditunggu-tunggu iaitu Gunung Erciyes, yang mana di Gunung Erciyes ini sahaja yang diliputi oleh salji. Walaupun pada ketika ini sebenarnya pada bulan 12 kami pergi, iaitu bulan Disember, tetapi di kawasan lain tidak diliputi salji melainkan di Gunung Erciyes. Dan Gunung Erciyes ini menjadi tumpuan pengunjung yang nak bermain salji. Harga untuk tiket masuk ke Erciyes ini adalah lebih kurang dalam 250 ke 350 lira, tidak termasuk sewaan equipment di sini. Untuk ke puncak Gunung Erciyes ini kami perlu menaiki kereta kabel. Suhu di atas puncak Gunung Erciyes ini walaupun di bawah 0 darjah Celsius, tetapi masih lagi tidak terlalu sejuk kerana cahaya matahari yang ada. Setibanya kami di Istanbul, kami dibawa menaiki bot atau cruise melintasi Laut Bosphorus.
Salah satu tempat bersejarah di Istanbul adalah Topkapi Palace Museum, yang mana untuk masuk ke Topkapi Palace Museum ini harga tiketnya adalah lebih kurang dalam RM200, tetapi telah dimasukkan ke dalam pakej. Istana ini dibina atas arahan Sultan Mehmed the Conqueror pada tahun 1459, iaitu 6 tahun selepas penaklukan Konstantinopel. Selepas tamatnya Empayar Uthmaniyah pada tahun 1923, kerajaan telah mengubah Topkapi ini menjadi sebuah muzium yang mempamerkan bahan-bahan artifak sejarah yang dimiliki di istana ini. Harem Imperial ini merupakan salah satu pangsa puri bilik peribadi Sultan yang mengandungi lebih daripada 400 buah bilik. Harem ini diduduki oleh isteri Sultan, ibu Sultan, gundik-gundik Sultan dan juga keluarga Sultan, termasuklah anak-anaknya. Antara barangan peninggalan sejarah yang dipamerkan di muzium ini adalah seperti senjata-senjata yang digunakan pada zaman Uthmaniyah. Kedudukan istana ini adalah berhadapan Laut Bosphorus. Destinasi yang wajib dikunjungi semasa di Istanbul adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia ini merupakan masjid dan tapak sejarah utama yang ada di Istanbul, Turki. Melihat kepada struktur seni binanya yang unik dan sangat cantik ini, tidak sia-sia kami berbaris selama hampir 2 jam untuk masuk ke sini. Dan destinasi terakhir kami di Turki ini adalah di Grand Bazaar Istanbul, yang mana di Grand Bazaar ini kami diingatkan supaya lebih berhati-hati kerana banyak pickpocket. Sedikit ucapan perpisahan sebagai penghargaan kepada tourist guide kami sebelum berangkat pulang. We are honored to be in this group of friends. So thank you so much. Okay, Adam. Berakhirlah percutian bajet tapi mewah kami di Turki selama 10 hari 8 malam. Terima kasih TripFest atas package, iaitu package yang tidak sampai RM5,000, yang mana merangkumi keseluruhan tiket penerbangan, pengangkutan, makan, minum sepanjang kami berada di Turki. Tak lupa terima kasih juga buat tourist guide kami, iaitu Syahir dan Taifun, yang banyak membantu kami sepanjang kami berada di Turki ini. Setakat ini saja perkongsian trip bajet tapi mewah kami di Turki. Jumpa lagi dalam siri perkongsian trip bajet tapi mewah yang akan datang. Bye.